Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung balik bacaan hadis-hadis pilihan yang kita petik daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Sesuai dengan nama kitab ni, Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang-orang soleh ataupun latihan untuk orang-orang soleh. Kita merujuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan dia letakkan bab-bab yang berkaitan macam mana nak jadi orang soleh dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi dalam bab yang ke-23. Itulah kita dah baca dan sejak 2 minggu lepas, babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, bab pada menyatakan suruhan menyuruh perkara-perkara ma'ruf dan melarang daripada perkara-perkara munkar. Dan malam ni kita bergerak ke hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-12 dalam bab ni, An Abi Abdillah Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharz ayyul jihadi afdal, qala kalimatu haqqin inda sultanin jair, rawahu an-Nasa'i. Al-gharzu bi ghainin mu'jamatin maftuhatin thumma ra'in sakinatin thumma zayin wa huwa rikabu quril jamal idza kana min jildin aw khashabin, wa qila la yakhtassu bi jildin wa khashab. Daripada Abi Abdillah, nama dia Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi, menceritakan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki juga merupakan sahabat, cuma dia tak sebut nama dia. Siapa di sini? Lalu masa tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu,
lelaki ataupun sahabat ni sedang meletakkan kaki dia, sebelah kaki dia pada tempat letak kaki yang bersambung dengan ataupun yang diikat dengan pelana unta. Maknanya kita panggil, kalau motor hari ni gaul, tempat letak kaki ni apa? Pedal mesti masih kira. Mana tempat letak kaki tu lah. Kalau unta kuda dia ikat di pelana tu, okay? Untuk kita naik, kita letak kaki masa menunggang tu ada tempat letak. Gitulah. Jadi masa letak kaki tu, dia tanya kepada Nabi SAW. Soalannya, ayyul jihadi afdal? Apakah jihad yang paling utama? Jawab Nabi SAW, qala kalimatu haqqin inda sultanin jair. Mengucapkan perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya, hadis ni sebenarnya tuan, maksud dia lebih kurang sama dengan hadis terakhir yang kita baca pada minggu lepas. Pada minggu lepas hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmizi. Minggu lepas sanad dia dhaif, cuma disokong oleh hadis yang kedua ni, maksud lebih kurang sama, dan sanad yang kedua ataupun hadis yang kedua ini sanad yang sahih. Di mana Syekh Syuaib Al-Arnaud menghukumkan hadis ni hadis yang sahih. Demikian juga beberapa ulama hadis yang lain. Baik. Jadi kita tengok sedikit huraian hadis. Pertama sekali, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata kebiasaan pemerintah ni ada dua jenis lah. Pemerintah yang jahat ataupun pemerintah yang baik. Pemerintah yang adil ataupun pemerintah yang zalim. Lebih-lebih lagi pemerintah di kalangan orang-orang Islam. Jadi tugas penasihat-penasihat kepada pemerintah, sama ada jemaah menteri, para ulama yang memegang jawatan-jawatan besar dalam kerajaan, demikian juga para mufti, orang-orang yang ada, kita panggil orang tengah, orang yang menjadi bawa suara rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah tertinggi. Macam tu wakil rakyat, ahli parlimen, ada kena bawa suara rakyat. Jadi tugasan mereka, terutama yang paling dekat lah dengan pemerintah, dengan ulama-ulama yang ada jawatan besar, yang menjadi pakar rujuk kerajaan, ataupun bukan setakat ulama lah, mana-mana orang yang ada kedudukan dalam kerajaan, dia kena sampaikan perkataan yang benar di hadapan pemerintah tertinggi. Sama ada sultan ke, negara beraja. Kalau tak ada raja, dipanggil presiden republik. Apa-apa sahajalah, yang penting pemerintah tertinggi dalam sebuah negara. Di mana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalimatu haqqin inda sultanin adil. Dia kata sini ada 4 kategori perkataan ataupun nasihat ataupun seruan yang perlu disampaikan kepada seseorang pemerintah. Pertama sekali dia kata, perkataan yang tuju kepada pemerintah ada 4 kategori. Pertama dia kata, kalimatu haqqin inda sultanin adil wa hadhihi sahlah. Pertama sekali dia kata, perkataan ataupun ucapan yang benar, memperkatakan kebenaran terhadap pemerintah yang adil. Dan ini adalah mudah dia.
Kalau ulama-ulama tu jujur, ataupun para jemaah menteri ni jujur, dan pula mereka sampaikan perkataan yang benar, kebetulan pula pemimpin tertinggi tu orang yang baik, orang yang kita panggil adil, ni kata mudah. Sebab orang yang adil, orang yang ada sifat insaf, dia akan menerima nasihat yang baik. Dia akan pertimbangkan, fikir masuk-masuk. Dia mudah menerima teguran. Kalau dia melakukan kesalahan, dia mudah terima teguran orang bawahan. Dan dia dikata wahazi sahlah. Hal ni mudah dia kata. Ni mudah saja. Beruntunglah kalau ada pemerintah yang baik, yang adil, yang beriman, yang bertakwa, yang menerima nasihat orang-orang yang memberi nasihat yang baik. Ni mudah dia kata. Beruntunglah. Beruntung kalau ada situasi. Yang kedua dia kata kalimah batil inda sultanin adil. Kalimah batil inda sultanin adil. Perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan batil, hak tak molek, nasihat-nasihat hak tak molek, seruan-seruan ataupun kita panggil nyocoh lah. Nyocoh, kipah di sisi pemerintah yang baik. Wa hadhihi khatiratun. Dia kata ni adalah bahaya. Sultan baik dah ataupun pemerintah setempat tu, raja dia ataupun menteri, kita panggil presiden dia, Perdana Menteri dia baik dah. Tapi hak jom penasihat-penasihat ni orang-orang jahat. Dia duduk nyocoh nak asu supaya pemerintah tinggi ni buat benda tak molek. Kalau itu minta pandangan, dia bagi pandangan hak tak molek. Dia bagi maklumat yang salah. Hak ni dia kata sesuatu yang membahayakan pemimpin tersebut. Hak ni bahaya kalau pemimpin ada penasihat-penasihat, pakar rujuk hak royak benda hak tak sepatutnya. Dia nak benda kejujuran, nak benda kebenaran. Tiba-tiba orang hak keliling dia, orang hak rapat dengan dia, yang menjadi tempat dia bertanya, benda hak tak boleh. Royak, dia tanya kebenaran, dia bagi benda yang bohong, dusta. Tak kira apa-apa saja. Hal ni akan membahayakan pemimpin tersebut kerana dia akan terfitnah dengan penasihat-penasihat. Dia akan menerima bahaya daripada penasihat-penasihat atau perkataan-perkataan buruk yang disampaikan kepada dia. Sebab tu pemimpin ni dia kena cerdik. Kena cerdik, mencari orang-orang yang betul-betul boleh jadi penasihat yang baik. Sebab biasalah pemimpin tertinggi ni ramai orang nak rapat. Sebenarnya pemimpin tak ada nak sign mana. Orang sign pun biasa-biasa saja. Bila pegang kuasa yang besar, ramailah orang nak merapati. Sama ada orang yang baik ataupun orang yang jahat. Jadi situ perlu kebijaksanaan pemimpin tersebut agar penasihat-penasihat ini tak merosotkan. Dan yang ketiga, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga sebagai disebutkan oleh Nabi SAW ialah perkataan yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Wa hadhi afdal jihad. Dan inilah antara jihad yang besar, sebagaimana dalam hadis. Dan yang keempat, kalimah batil inda sultanin jair. Wa hadhi aqbahu ma yakun. Dan yang keempat ialah perkataan yang batil di sisi pemerintah yang zalim, yang jahat. Assalamualaikum. Sebagaimana jihad yang afdal, berkata benar di hadapan penguasa yang zalim, begitulah juga sebaliknya. Seburuk-buruk perkataan ataupun seburuk-buruk perkara ialah di mana seseorang itu berkata dusta, berkata benda yang buruk, nasihat yang buruk, nasihat yang jahat di sisi pemerintah yang zalim, yang jahat. Sudah boleh saya. Dia zalim jahat dah, penasihat dia pula sama naik. Ni beres saja. Wa hadhi aqbahu ma yakun. Inilah sebab kita seburuk-buruk situasi yang berlaku di kalangan empat situasi. Pemimpin yang ada, penasihat-penasihat akan rujuk dia. Sama ada, tak kira ulama yang rujuk hukum hakam ke, masalah-masalah agama, ataupun yang penasihat ekonomi ke apa-apa sajalah, penasihat kebajikan rakyat ke apa, perlu kepada orang-orang yang baik, orang yang bertakwa dalam diri dia. Sebab orang yang bertakwa ni, bila dia takut pada Allah,
tahap takut pada Allah tu tinggi, maka dia tak berani untuk dia panggil apa, menghasut pemimpin tertinggi, pemerintah tertinggi melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pemimpin itu nak buat benda yang kejam terhadap rakyat dia, dia tegur. Pemimpin nak buat benda syirik, dia tegur, nasihat. Tak boleh, tak boleh itu syirik, tak boleh, ni maksiat, tak boleh. Dia akan nasihat. Itu penasihat yang baik. Sebab tu orang yang boleh kecek benar walaupun dia bukan jawatan tinggi, dia sanggup lagi berkecek benar. Dia tak sayang berjawatan dia. Dia sanggup kehilangan jawatan asal dia boleh sampaikan ilmu dia, kebenaran kepada pemimpin tertinggi. Maka ini adalah antara jihad yang besar. Selain jihad ma'rakah. Jihad ma'rakah ni perang mati lawan musuh Islam, orang kafir, itu jihad paling tinggi lah. Waktu seafdal jihad. Hak ni masa situasi aman, situasi biasa, terutama orang yang ada kita panggil peranan-peranan dalam kerajaan, bila mana dia boleh bercakap benar di hadapan pemerintah yang berkuasa, maka ini termasuk dalam jihad, termasuk jihad yang afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuai lah hadisnya konsep amal ma'ruf nahi munkar yang kita baca nampak ni. Okey, baik. Hadis seterusnya. Dan juga sebelum kita pergi hadis seterusnya, ayat sini, sahabat Nabi ni tuan-tuan, kuat dia apa? Kuatnya dia belajar agama ni sampai tahap dia kata, kalau kita ini naik motor lelak, kita ni start motor, apabila start motor kita tanya lagi masalah agama, tanya lagi hukum. Mana orang sungguh belajar. Ingat ada orang cerita lah, kalau ulama-ulama besar ni, kalau anak umur yang sesungguh ni, kebetulan tak guru pula sporting, dia sepanjang tak guru habis dah mengajar, kahwin tu duduk turun pakai selipar, nak balik rumah, anak itu duduk belakang, dia lagi tanya soalan. Bila-bila tak hujan lagi, dia tak catat lagi. Oh, apa? Belajar sampai guru dia nak balik ke rumah. Kahwin tu nak mari, dia tunggu siap-siap. Nak mari ke masjid tempat majlis kuliah, tunggu siap-siap. Enggak tanya soalan, catat. Sampai kau itu duduk. Kau itu nak pilih ikut tu belakang dulu. Tu tak marah. Tu dia panggil orang yang hidup dengan ilmu. Sebenarnya sahabat-sahabat Nabi nak naik unta lelak, kaki dah pun letak atas, kita panggil tempat letak pelana tu. Sempat lagi bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni kita nak contohi tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi orang yang cintakan ilmu pengetahuan. Hanya kita nak terapkan, nak ambil contoh iktibar pada sahabat, nak terapkan jadi kita, jadi anak-anak kita, sahabat-sahabat, kawan-kawan baik kita. Yalah, muka tuan-tuan bukan mudah. Nak bina, kita panggil apa, nak latih diri kita ni cinta kepada ilmu pengetahuan, ilmu agama, bukan mudah. Kalau orang cinta pada ilmu pengetahuan ni, dia tak boleh sehari tu kosong tanpa dia mendengar pelajaran-pelajaran bautan agama dia. Kalau dia tak dengar baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, tafsiran, baca hadis maksud, syarahan, bincang bab hukum hakam, hukum fiqh, baca bab akhlak, bab gapo. Dan sehari kita tak dengar kuliah, dia rasa tak sedap duduk. Tu orang yang cintakan ilmu pengetahuan. Berbeza dengan orang yang tak berapa nak. Maknanya kalau rumah tepi surau masjid pun, mari siapa mengajar pun kita heran, tak masalah. Tak heran dia. Orang pasal mereka luar pun kita dengar. Orang rumah dekat. Sebab tu kalau ni Padang Ambo lah, Padang Ambo, masjid surau kalau mengajar, kalau mereka luar tak si fase pun tak ada masalah. Sebenarnya mengajar ni untuk orang hot nak. Mengajar ni untuk orang hot nak. Orang tak si kita nak paksa. Kita nak paksa. Kalau azan kita nak kuat. Azan memang kena kuat, tu dia syariat kan. Memang azan kena kuat lagi boleh. Sama kita ada speaker kuat, tapi kalau mengajar ni setengah ulama dia tak si speaker luar. Banyak faktor lah.
Mereka kata tak boleh, Nabi setengah orang dia tak usik. Sebenarnya ibu bapa dulu dia tak usik. Ada mengajar kata sekadar dari sudah. Sia-sia. Beberapa orang buku saya dulu, kadang mengajar besar. Sekadar dari sudah. Hal luar tak payah. Banyak faktor lah. Antara faktornya, orang yang tak usik dia kadang-kadang dia dengar sekejap-sekejap. Lepas tu dia kata, Ustaz pun kata ke aku tu. Ada juga salah faham. Ustaz tu tegur suatu amalan yang tak kenal. Dia kata kawan tu dulu masih dia kata kau itu si mari dengan jauh-jauh ya. Dengan dari rock mana tahulah. Ya. Macam-macam perkara boleh berlaku. Boleh berlaku salah faham dan sebagainya. Orang tak sih ya. Tapi tak apalah. Ayatnya bukan mudah kita nak bina sikap minat menuntut ilmu di kalangan kita, tuan-tuan. Sebab tu bila kita buat kuliah duha ni, agak kita boleh lapangkan masa kita mari kuliah duha. Biasa pagi Jumaat ni orang tak sibuk lah. Kalau malam-malam gini Sabtu mungkin orang tak klik jalan lagi, orang nak klik sebagainya. Ataupun orang mari suara letih, saya tak mandi lagi masa ni bukan ada kita sembahyang maghrib baru duduk bila air dengan anak. Ada juga. Tapi kalau pagi Jumaat tu kuliah duha biasa, orang tu kapok dah biasa orang nak rehat ataupun orang nak tidur gitu je pukul 9. Mungkin orang nak pergi kebun. Tapi kita tak nak pergi kebun kau nak ikat lembu kau nak buat kapok. Kalau ada rumah tu kita lapangkan masa kita paling kurang tak boleh mari kuliah maghrib. Kita mari kuliah duha hari Jumaat. Kuliah duha hari Jumaat. Dan lepas raya ni kita pakai hari Jumaat tu mana free tu kita bawa terjemahan Quran. Bawa terjemahan Quran kita ada dengan ustaz akan baca tafsir. Bisa pergi baca kitab tauhid. Jadi tuan-tuan ayat sini sahabat-sahabat Nabi sangat cintakan ilmu pengetahuan. Cintakan ilmu pengetahuan. Baik. Hadis seterusnya, ni hadis terakhir dalam bab ni. Jadi hadis lepas tu hamba tak baca sebab hadis yang ke-13 tu dia dhaif. Hamba tinggal. Dia panjang pula tu. Kisah berkaitan dengan Bani Israel. Tapi hamba tinggal. Dia dhaif. Kita tinggalkan. Baik, kita pada hadis yang ke-14. Takut tak cukup masa. An Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم المائدة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanidin sahihah. Daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil apa yang paling hebat, yang paling utama itulah Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar, orang kita panggil Abu Bakar kan. Maksudnya Abu Bakr kita matikan huruf kaf tu. Nama sebenar dia tak salah Abdullah. Tapi dia masyhur dengan gelaran Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, suatu hari dia kata, wahai manusia, dia kata, sesungguhnya kamu ni baca satu ayat Al-Quran. Itu satu ayat yang disebut sini, ayat daripada Suratul Ma'idah ayat 105. Suratul Ma'idah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, jagalah sahaja diri kamu daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk. Ini ayat Suratul Maidah ayat 100. Di dalam ayat ni, kalau baca sepintas lalu, orang akan faham orang beriman, mereka beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh, beres tu. Maknanya apa? Seolah-olah setengah orang dia akan faham, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Orang-orang sesat tu tak akan beri bekal kepada pokok kamu. Mereka tak kait lah seolah begitu. Sedangkan maksud sebenarnya bukan gitu. Orang beriman bukan setakat mereka ni beriman, bertauhid, boleh beramal soleh, menjauhi kemungkaran, tapi mereka kena lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan ingat lepas kalau setakat kita soleh beriman, kita bertakwa, kita mari masjid surah, kemudian kita lock orang hok di bawah tanggungan kita, member keluarga kita, member baik kita, jiran kita, orang kampung kita, masyarakat kita, lock gitu je. Kita rasa lepas dah tak. Walaupun ayat disebut la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Tidak memudaratkan kamu orang yang telah sesat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Okay, baik. Macam mana nak faham ayat? Sebab sahabat Nabi adalah orang yang paling faham ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata, sedangkan dia kata, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dia kata aku dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya para manusia apabila mereka melihat orang zalim. Manusia bila mereka melihat orang zalim, kemudian falam ya'khudhu ala yadayhi, mereka tidak mengambil atas tangannya, tak mencegah. Maknanya aku mereka lock saja. Lock saja orang zalim. Apa yang akan berlaku? Lihat orang zalim, lock saja. Tengok orang minum arak, lock saja. Tengok orang melakukan perkara-perkara boleh bawa pada zina, gendong anak tina orang lain, lock saja. Tengok orang judi belakang air, taruh, lock saja. Lock belakang. Biar mampu dia. Dalam sekali keluarga terdekat pun member ni kacil ke silap saja, tak apa. Tak apa. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata ausyaka dibimbangi ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu, dibimbangi Allah Ta'ala akan meratakan siksaan ke atas mereka semua dengan azab. Dibimbangi apa? Allah Ta'ala bila kalau Tuhan turun bala, Tuhan berata belakang, kena belaka lah. Kena belaka dengan azab. Ini mana apa yang Abu Bakar sebutkan kepada orang ramai pada waktu tersebut. Dia sebut apa yang dia faham daripada hadis Nabi SAW. Jadi hadis ni hadis yang sahih, hadis Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Kita nak sedikit uraian hadis ni. Pertama sekali, ayat sini, maksud ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maknanya orang-orang beriman, memang orang-orang yang fasik ataupun orang yang kafir, orang yang lakukan kemungkaran ni, tak boleh memudaratkan mereka, tak boleh bekah pada mereka, jejak mereka. Dengan syarat apa? Dengan syarat mereka melaksanakan kewajipan mereka terlebih dahulu. Kita beriman, orang beriman ini beriman dan dia beramal. Di sana lepas dia ada sedikit ilmu, ada pengetahuan perkara halal haram, perkara tauhid, perkara syirik, dia kena seru kepada orang lain. Hak tak tahu ataupun sudah tahu tapi langgar juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sajalah. Bagi contoh kita ini, kita duduk dengar lama tu. Kata kita mari di rumah masjid ni 20 tahun dah katakan. 20 tahun dah. Dulu umur 40, jadi 60 katakan. 20 tahun duduk dengar. Tak kira kita dah tahu sepatah hari dah. Mesti tahu sikit sebanyak. Kita akan tahu lekat jugalah. Kalau kita dengar saya boleh pelunjuk tak masalah. Tapi dia akan masuk juga dalam pemikiran kita ingat gapo khusus tak macam.
Jadi kalau kita tahu tu tuan-tuan, bila kita tengok orang buat sesuatu perkara kita rasa orang belajar tak sama ni, tak boleh ni. Oh ni haram, oh ni makruh, oh ni tak boleh, tak kena adat ni. Kita kena royak. Kita kena royak. Bermula dengan siapa? Diri kita lah. Lepas diri kita, bini kita. Paling rapat ni siapa? Lepas pada mak ni, dulu mak ayah. Lepas bini ni, bini kita pula. Kita sampai. Kalau mak kita hidup lagi tu, royak. Bini kita, adik-beradik kita, anak-anak, cucu, anak saudara, yang rapat-rapat, kaum kerabat terdekat belakang. Anak saudara, bukan anak saudara sahabat, anak saudara betul. Anak saudara betul. Orang paling rapat ni, orang paling rapat. Sebelum anak saudara sahabat, anak saudara betul dulu. Anak saudara sahabat itu tegur juga, tapi anak saudara betul terlebih dahulu. Orang mahram kita. Anak saudara kita dia mana anak kepada adik-beradik kita. Kena sampai. Tak kira apa gapo sekalipun. Kalau puai biasa beraurat, biasa setengah orang ni dia pergi keluar rumah dia pakai lengan panjang ke apa, pakai tudung. Tapi bila kalau duduk rumah, orang bagi rumah ke apa dia pakai lengan pendek. Kalau tak tapi baju lengan pendek, nampak lengan. Orang beli ke jual ke apa semua ikan, dia sarut lebih kurang gitu ya. Tak, sarut lebih kurang. Kena balik ke mereka kata dulu untuk nak wala lebih kurang. Ni rohok juga. Mana kata duduk rumah tu, tak cekak nak. Tak okey nak pasal boleh ikut. Tak kira lah, cekak tu aurat kita nak jaga mana sekali. Ini jaga lah, nak jaga. Tak boleh luar kita pakai boleh, bila mai rumah kita pakai lebih kurang. Tak boleh. Setengah orang kan mai rumah dia pakai kereta wala lebih kurang angkat air kan, nampak rambut ke dia tak ada masalah. Dia tu kena jaga tu apa, jaga. Kita ingatlah. Dia pakai baju nampak lengan, jaga lah. Dia jaga. Jadi kita surah ni, kita tahu dah ni, kita royak tu siapa tak? Siapa pada adik kita, warga kita, jiran tetangga. Lepas kaum kerabat terdekat, termasuk orang yang rapat kita ni, saya baik kita. Kau minum air sekali pagi, rakan-rakan sekerja, sepejabat, kita panggil sebut. Kalau orang laut ni, anak buah dia, buah baik anak buah baik kepah. Awak-awak kau pergi naik pok sekali, kita nak royak lah. Atau semaya, nak royak suruh semaya. Kena pesan, kena ajar. Kalau dia buat benda-benda tak balik, kita kena cegah. Kena larang. Paling kurang tak pakai tangan pun kita royak tak boleh ni. Tu yang marah ni, tu susah ni, tak boleh. Tu yang gitu. Benda kita tahu, kita dengar sejak 20 tahun tu kita dengar. Kita royak lah setakat kita tahu. Jangan royak tak tahu. Kalau tak tahu, dia jangan memandang. Benda dah jelas kita rasa memang betul aku dengar benar, aku ingat benar. Acak kali aku dengar dia tak boleh. Itu royak. Itu tanggungjawab itu tuan. Sebab lepas ni akan ada satu bab terhadap orang yang tahu dah, tapi dia ada lepas-lepas. Dia tahu dah. Dan memang pentinglah juga orang yang tahu dah ni dia kena mulakan dengan diri dia dulu. Barulah dia ajak orang. Macam ayah lah nak suruh anak semaya, dia kena semaya. Ayah nak suruh anak pergi masjid surah, main Jumaat, dia kena mari dulu masjid surah. Ayah nak lari anak isap rokok, dia pun jangan isap rokok. Biasa kalau ayah isap rokok, dia lari anak isap rokok, tak jadi. Tak jadi. Biasa payah lah anak kan buat hujah tak ayah. Itu contoh. Kalau mak nak suruh anak mengaji Quran, mak tak ngaji Quran. Mak tengok cerita yang TV. Mengaji ni berapa budak dia ngaji nak maghrib. Ni ngaji berapa kilo tamat ni. Kita satu tamat ni. Mak tak ngaji Quran rasa rumah. Tak ada contoh. Kalau dia kata kita tu bodoh cekak. Payah nak tu sah. Aku budak-budak lah anak cucu. Kita bagi contoh lah. Tak pandai cara, tak pandai kita belajar. Ada belah untuk orang tua kan. Belah untuk orang tua ada untuk budak. Kita mengaji sekali budak kita malu kita ngaji kelah orang tua. Jadi kena ada contoh. Biar sebab anak cucu bila tengok tok dia, tengok ayah dia, dara dia sungguh mengaji Quran ni, aku rakok pun sungguh. Tak malu, sanggup buat dia punya sikap malu. Jadi anak-anak rasa, kalau ayah aku sungguh mengaji Quran, kena sungguh juga lah. Ada galakan. Contoh, kita panggil kurwah daripada mak ayah.
saudara, tok dan sebagainya. Itulah sebab tu kata penting sangat-sangat. Kena ada bermula dengan diri kita sendiri. Memang kadang-kadang cabaran juga. Kadang-kadang kita boleh royak, saya boleh royak, pada orang lain tu boleh royak, tapi dengan anak beranak payah sikit. Kalau memang ambil lah, sebagai setengah benda tu, kadang kita nak royak anak beranak tu payah sikit. Sebab waktu salah royak serati. Memang bersedia dah serati ni benda wali tu. Kadang-kadang kita royak api lembut, api petai, cuma tak belakangnya dia kata tak serati. Nak buat kata. Kali ni kita panggil benda yang perlu kita hadapi, kita nak buat amal ma'ruf nahi munkar. Masa dia tahu. Memang kena sabar, kena tahan memang kena muka tebal sikit lah. Nak buat perkara-perkara amal ma'ruf nahi munkar. Bos tak orang kata tu tahan lah. Bukan kata orang kata betul. Itu macam bukan, kita ni bukan macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Awal-awal duk Mekah kan, kena kata, kena pula, orang itu jual. Tak pernah dah sahabat Nabi kena pulau di Mekah. Lepas macam-macam buat, dia awak tadi pulau pula. Nak beli kedai tak lain. Hampir 3 tahun terpinggi sahabat-sahabat orang-orang beriman dan ataupun orang kafir yang anak-anak Nabi, hak siapa Nabi. Ada juga anak-anak Nabi hak kafir lagi, tapi dia atas dasar semangat kekeluargaan ni dia sokong Nabi. Dia tak musuh dengan Nabi. Kena pulau lah kau. Hampir 3 tahun tu silap. Menyebabkan ada yang ke bulu tak cukup makan. Dan nak beli kat lain, sekat lah ni. Ada sekatan ekonomi lah. Sekat lah pemulawan. Jadi buat kita hari ni masalah lah. Orang mengata kan, nanti pun orang kata itu pula. Orang kata dia dewasa, orang kata kena kopi, biasa dah. Maksud dia dah. Tapi itulah cabaran tuan-tuan. Kadang-kadang memang sakit hati ni kita rasa malah lah. Kita rasa rezak dia lah, mampu lah. Tapi kita paling kurang kita kena sampaikan sedikit demi sedikit kita tahu. Kita tahu. Sebab apa tuan-tuan? Kita bimbang kalau kita mengambil mudah, mengambil lewa amal ma'ruf nahi munkar ni, kita pada kita saja mari masjid surah orang lain dia lah. Nak berlaku apa berlaku, dia takut turun bala kita kena sekali. Takut kita berat lagi kita. Bimbang juga kan? Kalau turun bala, kita bala kau apa-apa, kita pula berat lagi. Ini kita takutlah. Jadi itu kewajipan amal ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Memang orang paling besar kuasa, lagi besar tanggungjawab dia amal ma'ruf nahi munkar. Okey, baik. Okay, hadis yang seterusnya, ataupun bab yang seterusnya, hadis bab ni, bab yang ke-24. Bab yang ke-24, babu taghlidhi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lan. Bab pada menyatakan mengenai beratnya siksaan orang-orang yang menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, sedangkan perkataannya berlainan dengan perbuatannya. Ini kita panggil bab pada menyatakan cakap tak serupa bikin. Ini peringatan kepada kita semua. Peringatan kepada kita semua orang ahli jemaah surah. Saya kecek ni, kita tahu peringatan. Bila kita tahu, kita sapa-sapa korang, tiba-tiba kita terlupa diri kita sendiri. Ini bahaya juga. Antara sikap Bani Israel, ulama-ulama di kalangan Bani Israel, antara benda Allah Ta'ala murka kepada mereka, bila-bila mereka lari orang gini-gini tak boleh suruh orang warga ni. Dalam kali mereka hak pala halil. Mereka hak pala halil. Ini antara benda yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan beberapa ayat Al-Quran berkaitan. Antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 44, juzuk pertama, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal wa antum tatluna al-kitab,
padahal kamu membaca meneliti kitab Allah. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berakal? Dan ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 juzuk ke-28 kata silap. Wahai orang-orang beriman, wahai mereka telah beriman, lima taquluna ma la taf'alun, bapa kamu royak apa yang kamu tidak melakukannya. Amat besar kebenciannya di sisi Allah, kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Firman Allah Ta'ala lagi dalam ayat lain disebutkan Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Surah Hud ayat 88 juzuk ke-12. Sedangkan aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Ini beberapa ayat Al-Quran yang didatangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah berkaitan dengan bab ini. Antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum dia. Nabi Syuaib kata, aku tak akan bercanggah dengan perkataan aku yang melarang kamu. Maknanya, aku melarang kamu daripada syirik, aku melarang kamu daripada menipu sukatan timbangan. Kaum Nabi Syuaib ni tuan-tuan, antara sikap adalah kafir sahadah, syirik, menentang Nabi sahadah. Mereka ni ada sikap buruk pula dalam penjagaan mereka. Mereka suka mengurangkan timbangan. Dia lipatlah, nipu-nipu. Kalau orang ini pakai kilo dia berat nimbang. Kadang kamu ni KPDN berapa buat operasi, orang nego duit didakwa, kena dakwa lah, kena denda. Sebab apa? Dia nipu sukatan. Maknanya nimbang itu dia berat, dia jawab tak tahu lah. Dia pandai je. Asas sekilo jadi sekilo 200 gram. Kita banyak-banyak. Contoh, kalau awak sekilo bayar 2 kilo, cek lalu pasal sikit lah. Sebab kalau dia banyak kan untung lah. Ni 100 gram, 100 gram, 100 gram, 10 gram, sekilo lah jimat. Maknanya gitu. Ataupun sekilo dah bertambah harga. Tambah-tambah duit yang pula mahal. Duit yang pula mahal. Kena musaking di 24 duit yang kahwin. Jadi barulah boleh untung. Ni kita panggil kurangan nyakit lama. Zaman bila lagi? Zaman kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni bila kan? Lama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Isa lagi. Bangga. Jadi hak ni Nabi Syuaib kata, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak sesekali akan bercanggah dengan perkataan aku hak melarang kamu. Ini takkanlah aku yakin aku nak buat aku larang. Aku melarang daripada syirik, aku nak syirik. Aku melarang daripada mengurangkan sukatan, menipu dan timbangan jual beli, takkan aku nak buat benda yang sama. Iaitu prinsip yang disebut oleh Nabi Syuaib kepada kaum ini. Dan prinsip ini tuan-tuan perlu kita ambil, wajib kita ambil. Sebagaimana juga Bani Israel, antara punca ulama mereka rosak, awal-awalnya mereka royak pada kaum ni, gini tak boleh, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Dia mengajar kaum dia, lah sekali mereka dah ada kepala halia lah, melakukan sama perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada mereka buat terang-terang, ataupun mereka buat senyap-senyap, atau mereka lipat. Tanya orang lain tak boleh, tanya dia boleh. Dia juga macam gitu. Ini antara kita panggil otok legat ahli kitab pada zaman dulu. Bani Israel ni, orang Yahudi dia cerdik, satu masa yang cerdik. Sampai kali ni dia cerdik. Bukti dia apa? Dia bilangan itu tak ramai. Orang Yahudi kalau di Israel tu rasanya tak sampai ada 50 juta tak sampai. Seluruh kacau-kacau seluruh dunia, Amerika atau dengan ke Eropah, rasanya tak sampai 50 juta orang Yahudi. Tapi dia boleh menguasai dunia. Dia orang cerdik. Sangat hebat politik dia. Sebab tu setengah-setengah orang dia ambil orang Yahudi penasihat tu. Bagian nak menghadapi kita panggil politik ni, ajak kita panggil bayar upah benar. Sebab orang Yahudi ni strategi dia memang
risau lah di sudut tu. Kan dulu gege kan ada macam-macam lah yang berlaku dalam negara kita kan. Bayar, kau ni bayar, kau ni bayar, kau ni nasihat dari sudut politik. Buat untuk lipat rakyat ataupun strategi untuk menarik sokongan rakyat nak buat gapo. Baik, itu contoh lah. Jadi ni bentuk-bentuk ayat yang Allah Ta'ala mencela orang-orang yang kita bagi cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ni dia buat mari sahadis. Pada sahadis ni syak kita kok dapat 39. Mari sahadis. Dan hadis ini tuan-tuan berkaitan dengan orang yang tercampur dalam api neraka. Atau kategori orang yang tercampur dalam api neraka adalah kategori ulama-ulama ataupun orang-orang yang melaksanakan amal nahi munkar sampai kira-kira dia langgar semacam. Langgar semacam. Dan dia tak bertaubat pula. Dia sedap dulu. Wa Nabi Zaid Usamah bin Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir-rajuli yawmal qiyamati fayulqa fin-nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himar fi ar-raha fayajtami'u ahlu an-nar alayhi fayaqulun ya fulan ma laka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi muttafaqun alaih. Daripada cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Harithah Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ni ayah dia Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi SAW sejak zaman Mekah. Jadi bila Zaid ni berkahwin ada anak Usamah juga antara kanak-kanak yang mendapat kita panggil mendapat apa? Kasih sayang Nabi SAW dikasihi oleh Nabi SAW. Baik, dia kata aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nabi cerita perkara yang akan berlaku dalam api neraka kelak. Ini perkara baik tuan-tuan. Bila sebut nak cerita benda perkara-perkara baik, syurga neraka ni sebab perkara baik, sekarang ni sebab kita tak nampak. Kita tak nampak dan kita tak akan jumpa sama sekali sekarang ni. Tak akan ada orang yang boleh tengok syurga dan neraka kecuali Nabi SAW telah tunjukkan kepada dia. Ini perkara baik. Tak ada orang dalam dunia yang boleh mendakwa dia tengok syurga neraka. Okey lah, dia mimpi tak mimpi, itu lain kira lah. Hak sebenar tak akan ada orang boleh tengok. Baik, ini perkara baik. Sebab tu tuan-tuan, kita kena berhati-hati kalau kita nak share apa-apa dalam WhatsApp, dalam media sosial apa-apalah, Facebook ke apa, WhatsApp dari seorang lain. Kalau dah cerita pasal neraka, pasal syurga, tahu mari sungguh mana, kita jangan sebar. Kita stop dulu sebar. Ni kita habis 10 grup dah, duduk copy paste atas. Olah kali palsu lah. Tuan. Aku dah sering gitu je. Ni kita bimbing. Kalau nak sebar, pastikan betul-betul ni memang datang daripada Al-Quran. Kalau benda baik, benda hak, tapi nak dakwa orang ini tahu tak boleh sembarangan. Ataupun daripada hadis-hadis yang sahih sahaja. Baik. Jadi Nabi cerita kalau dalam api neraka ada seorang kena capok dalam neraka. Datang seorang lelaki pada hari kiamat kena capok hudung dalam neraka, tohok dalam neraka. Lalu pada kena tohok tu, kuat kena capok tu, masa kena capok kena rembah, menyebabkan terkeluarlah isi perut dia. Perut lilit tu big. Kalau lembu kan, lembu nak rebel dia kan ada perut muda, ada perut kita, ada macam perut lilit kan. Macam perut muda nak makan kan. Tubik api isi perut dia. Ngapa perut tu big. Lalu
lelaki ni pun perut tubik ni dia pun kali rasa tak selesa lah. Belakang tu panas sahaja, perut tubik pula, menyebabkan dia ni berpusing-pusing dalam neraka, seolah-olah keldai memusing kisaran. Dia pusing dengan perut lilik itu, pusing gitu, seorang Nabi kata macam keldai yang memusing kisaran. Apa sebut keldai? Keldai ni apa? Himar, orang panggil himar. Keldai ni ada kegunaan dia untuk akak barang. Dia rendah dan mudah, dia menelai. Untuk berat-berat pun dia boleh gerak semacam keldai. Itu apa cerdik sikit. Kalau mudah ni berat-berat itu tak sih. Tapi keldai ni kena walik. Dia ada apa cerdik berbanding haiwan lain. Lepas tu kalau orang agak, dia nak kata orang tu bodoh, kata bodoh macam keldai, bodoh macam himar. Itulah saya nak jumpa. Kata keldai ni sejenis haiwan yang apa kita ni yang tak apa cerita. Jadi ibarat dulu orang dulu dia akan guna keldai untuk mengisar gandum apa-apa. Untuk erik batu giling tu dia akan ikat keldai pada batu giling tersebut. Dia tak ikat, tak guna unta, tak guna kuda. Sebab unta kuda ni dia cerdik, lemah sikit tak sedap. Tapi keldai lagi orang suruh ni, orang repot sikit ikut situ. Siapalah nak mampu diri dia. Mana keldai. Nah, suara dia kuat. Tempat kita tak ada keldai. Ada keldai kat situ ada kot. Keldai ni kita sebut kuda tu kan. Suara dia kuat. Kuat dari kuda. Saya ingat pernah dengar suara keldai kejut itu. Tu bau. Sebab tu orang seburuk-buruk suara-suara keldai. Sebab suara dia tu memang buruk sikit. Memang buruk sangat suara dia. Orang dia tepik tu memang sekapun kan. Macam mana spekar tu keldai. Jadi ibarat kata macam keldai yang berpusing-pusing, memusing kisaran. Jadi lelaki yang campur dalam neraka ni, perut dia tubik, dia pun pusing-pusing dengan perut dia. Lalu kita panggil jemaah neraka ni, jemaah ahli jemaah neraka ni pun pelik lah. Macam kenal kau itu? Macam kenal. Dia kata, Bapa mu ni, malaka, Bapa hak mu ni, Bapa mu ni. Tidakkah dulu dia kata, tidakkah engkau dahulu menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran? Bukan dulu mu kau paling terdepan amal ma'ruf nahi munkar. Dulu kau ingat demo lah terdepan sekali. Yang mau mengajar, yang mau cekuk orang, yang mau joiga orang buat maksiat dia gerak. Dia mau joiga cekuk maksiat. Kena dia mau kerja cekuk maksiat dia dulu. Contoh ni, ayat kita contoh. Bapa hari ni kau banyak demo pula beratnya. Dia neraka sekali ni, bapa. Dia dijawab orang ni, orang capuk dalam neraka ni kata sebab apa salah dia. Dia kata, ya, betul lah. Dia kata, memang akulah dulu buat amal nahi munkar ni, tetapi kata aku menyuruh kepada ma'ruf tetapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kemungkaran tetapi aku mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ni kita panggil apa? Satu kita panggil amaran. Amaran beratnya balasan, taghliz uqubah man amara bi ma'ruf aw naha an munkarin. Beratnya ancaman atau beratnya balasan hukuman kepada orang-orang yang hanya pandai kecek saja ataupun hanya pandai suruh orang buat baik atau hanya pandai larang orang buat munkar tapi dia sendiri tak buat. Dia sendiri tak buat. Terutama perkara-perkara haram lah, atau perkara-perkara wajib. Dia suruh, sebagai contoh sini bagi, dia contoh orang tu, dia kata kepada orang, jangan tinggal solat. Selalu semaya. Tiba-tiba dia tak semaya. Jangan berlaku lah. Tapi mungkin ada, dia boleh berlaku. Sebagai contoh juga dia kata, keluarkan zakat. Bayar zakat tu, zakat harta ke, zakat emas ke apa. Tiba-tiba dia tak bayar zakat. Biasa bayar zakat fitrah kau bayar belakang. Tapi dapat zakat harta itu saya bayar. Sebab ia banyak sikit. Zakat fitrah ni tak apa iya pun kan. Sebab itu diambil lah. Ramai-ramai. Kalau dapat iya kali dengan 10 boleh 80 iya. Kalau anak 10 orang. Siapa bini sore sebelah 80. 8 kali 10 80. Jadi 91 iya baru. Campungan dia habis dah 1 iya lebih dulu. Tapi kalau zakat emas ni, zakat harta benda ni banyak sikit. Banyak sikit tapi tak banyak mana pun. Dengan nilai yang kau ada tu.
Sebab dia layan tu besar dah. Lepas tu dia layak bayar zakat. Macam-macam lah. Ada suruh bayar zakat, dia tak bayar zakat. Dia suruh orang, dia panggil apa? Wa yaqul birru al-walidain. Hendaklah kamu ni buat baik pada ibu bapa. Dia wayak kepada orang. Kepada member dia, jangan mu ni derhaka berdua ibu bapa, menubuat baik, jaga mual mak ayah. Siapa giliran dia sendiri hak derhaka pada mak ayah, ataupun dia sendiri hak mengabaikan mak ayah dia. Wa hakaza, demikianlah juga apa-apa ya'muru bil ma'ruf walakinahu la ya'tihi, dia suruh perkara ma'ruf tapi dia tak buat. Termasuklah juga perkara mungkar, seperti dikata jangan kamu mengumpat manusia, tapi dia lah yang paling hebat mengumpat. Jangan kamu makan riba, tapi dia lah yang paling hebat makan riba. Jangan kamu menipu, wala taghshu fil bai', jangan kamu menipu dan jual beli, tapi dia lah yang paling hebat menipu jual beli. Jangan kamu ni menyakiti jiran, tapi dia lah yang paling hebat menyakiti jiran. Wa ma asbaha dzalik, apa sahajalah benda-benda yang diharamkan oleh Allah, dia larang orang buat, tapi dia sendiri buat benda tu. Benda buat dia banyak. Macam tadi lah, macam tu. Dia suruh anak dia tutup aurat, dia tutup aurat. Dua dosa itu. Sebab apa? Pertama sekali, dosa tutup aurat sahadah. Dosa dia biar anak dia gitu. Keduanya, dia hok larang anak dia jangan buka aurat, dia sendiri buka aurat. Dia kata, mak ada apalah, mak tua dah dia. Padahal dia tak menopos lagi, nampak lagi menopos. Macam-macam lah alasan. Jangan muka semaya, tak baik tu semaya. Kan mengaji sekolah agama, okay? Tuan-tuan, semaya tak ke sekolah agama untuk agama. Orang semaya lah, mau ada apalah. Dulu lagi maya semaya, maya. Osik-osik. Sekolah agama tak boleh lah. Nampak orang lebah-lebah ni. Mula tutup orang molek lah. Mau ada apalah. Setengah-setengah orang bezakan. Mana dia kata biar orang ngaji sekolah agama itu tak orang molek. Kalau tak ngaji sekolah agama tak apalah. Tak kira tuan-tuan sekolah agama ke, sekolah orang putih ke, sekolah orang Cina ke. Kalau ada Jawa Wesing, kalau ada sekolah Cina, tak masalah serta sekolah Cina. Tapi hak pegangan agama kita kena kita laksanakan. Tutup aurat semua, tak ada beza. Ustazah tak ustazah, ustaz tak ustaz. Bila benda kewajipan semua kena buat. Benda larangan semua dah tinggal. Tak ada beza sebenarnya. Ya secara bersama lah. Secara bersama lah orang-orang yang pakai ustaz lah. Tak apa lama pakai ustaz. Tak apa lama nak buat. Sama sahaja. Cumanya hak ustaz-ustazah ni dia ada pengetahuan lebih sikit, dia kena seru orang lebih sikit dan mengajar lebih sikit. Ini ancaman kepada orang yang pandang mengajar saja atau pandang suruh saja tapi tak buat, atau dia pandang larang tapi dia tak buat. Termasuk apa orang sini, orang-orang yang terlibat dalam cegah maksiat, panggil penguat puasa. Nak share lah, kalau tuan-tuan boleh saparkan, nasihat. Banyak ada rakaman ni, agak sapa. Jangan dalam kita nak melaksanakan amar nahi mungkar ni, kita buat benda yang haram pada waktu yang sama. Contoh buat hari ni, tuan-tuan tengok masa surat korban. Kadang-kadang penguat puasa ni, dia ambil gambar. Gambar bukti tu sahadah. Dia ambil gambar, dia sebar pula. Gambar dan keadaan jantai dan tina tu tak pakai baju ke, kadang pakai baju tak sempurna molek. Budak tina tu tak ada sarung tudung, tu dah kayak selimut yang dia gambar. Macam itu ni. Jangan ambil gambar-gambar nak bukti tak bukti pun kita guna buka untuk disebar. Kita cegah tapi kita tak boleh sebar. Yang berlaku hari ni orang sebar, rata-rata gambar. Kita mengaitkan orang yang buat. Memang salah dia zina kau, dia berdua-duaan kau, tapi kita hak cegah dengan apa kita nak sebar gambar. Kita pula hak cegah kalau ambil gambar bertin untuk apa tu juga. Kita sendiri tak jaga pula maruah orang itu. Jadi sebar. Tak perlu sebenarnya benda gitu. Cegah maksiat tu cegah lah. Apa kita ambil gambar kau itu, trend-trend itu sebar, letak di Facebook kau, masuk surat khabar itu sebar. Tak boleh ma'ani kalau tak gitu Islam lah kan. Islam dia comel dah kau.
Orang yang cegah dengan orang yang dicegah, dua-dua Islam jaga kepentingan, jaga maruah ni. Agama Islam pun jaga maruah manusia. Tak boleh kita nak hukum tahap gitu. Dia nak bicara mahkamah, biar mahkamah yang bicara dia. Kita sangat cegah lah. Kita cegah, kita bagi tempat ya, bahasa semua tempat semua tempat PKK dia bersama Jabatan Agama untuk apa, kesan mana-mana muda-mudi hok berdua-duaan ke di rumah ada orang ataupun ingat dalam rok ke ni patah pergi keluar ke dalam gua mana ke. Tapi yang kita ni ambil gambar, kita pergi sebar pula gambar tu ni. Kalau sekalipun perlu pada bukti yang kita ambil gambar mengaitkan. Ambil gambar sangat suruh dia pakai tudung molek apa dulu. Tu siap-siap dulu lah. Dia bakal, memang dia ada SOP dia, ada dipanggil cara modus operandi dia. Tapi kadang-kadang terlepas juga berlaku. Dia tak kata semua gitu, tapi setengah berlaku, perkara tu berlaku. Dia aitkan. Dia orang kerja kuasa dia kena jujur lah, kena amanah. Yang sebarkan gambar sembarangan. Kau ambil gambar dan pong disebar dia balik nyukur pula kau contoh. Kalau ada buat jangan salah kita melakukan maksiat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebar gambar kau itu tak pakai tudung. Jangan. Jadinya yang kita sebar. Yang kita sebar. Nabi ingatlah. Sebab kita takut tak masuk dalam hadis ni. Belang-belang kita suruh orang amal nahi munkar, kita terlibat, tiba-tiba kita dalam masa yang sama kita buat benda tersebut. Ni pada semualah. Apa saya tuan-tuan, kita nak suruh orang, kita kena start kita dulu. Kita nak larang orang, kita kena larang diri kita dulu. Jaga diri kita dulu. Barulah kita boleh ajar anak-anak, adik-beradik, memang baik kita supaya menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia kata? Dan malaikat capuk dalam neraka. Malaikat hak capuk dalam neraka ni tak lembut dah. Dia bukan macam hari ni orang sekitar pipi orang sakit dah. Malaikat ni dia akan ambil yang kasar. Memang ahli neraka, memang layanan dia kasar. Dia beza dengan syurga. Syurga layanan dia memang kelak-kelak, lembut layanan. Tapi neraka kat malaikat putih bakal lumbah. Tu sebab jadi tupik perut tu. Tupik habis perut muda, perut tua, perut berapa. Sehingga macam keledai dia ni pusing-pusing. Pusing, mungkin sakit, mungkin disebabkan sakit. Macam-macam lah, api dan kepanas dah. Perut pula tupik. Ini kita takut. Ni ancaman khusus perut tupik tercampak lagi pada orang yang cakap tak suruh bikin, dia larang orang buat maksiat, dia sendiri buat maksiat tersebut. Macam dia larang curi, dia sendiri curi. Dia larang orang dedah aurat, dia sendiri dedah aurat. Apa-apa sahajalah. Suatu perkara. Baik. Jadi ambillah bab ni, bab amal ma'ruf nahi munkar. Ambillah dalam bab yang ke-24. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang menyinggung tamu itu maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.